Salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Yazumiwati. Kami adalah dari kumpulan Titas 2 dan kumpulan dalam kelas 4. Tajuk projek kami adalah Sumbangan Tamadun Islam kepada Peradaban Dunia. Bersedia untuk menyelami dunia Islam bersama kami. Salah satu sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia dari aspek ekonomi ialah pengenalan sistem cukai seperti zakat, jizyah, kharaj dan usyur. Zakat merupakan cukai yang terletak dalam rukun Islam yang ketiga dan Al-Quran telah menyebutkan perkataan zakat sebanyak 58 kali. Cukai ini wajib dibayar oleh umat Islam berdasarkan pendapatan masing-masing dan boleh dibayar secara bentuk wang, hasil tanaman atau ternakan. Cukai jizyah juga dikenali sebagai cukai kepala yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam. Jizyah dibayar secara tunai atau harta atau kedua-dua sekali dan tidak lagi diamalkan pada hari ini. Kharaj merupakan cukai hasil tanah yang dikenakan kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam berdasarkan keluasaan tanah, tanamannya dan kadar hasil tanaman yang didapati. Usyur adalah cukai perniagaan yang dikenakan ke atas kapal perdagangan bukan Islam yang singgah di pelabuhan-pelabuhan negara Islam. Selain dari pengenalan sistem cukai, tamadun Islam juga menyumbang kepada perbendaharaan negara. Baitul Mal iaitu institusi kewangan telah ditubuhkan untuk menyelenggarakan segala harta umum atau tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti wang emas dan perak. Seterusnya, Jabatan Percukaian ditubuhkan dan juga dikenali sebagai Dewan Jibayah. Tujuan jabatan ini adalah untuk mentadbir harta negara. Salah satu tokoh Islam yang telah menyumbang dunia dari aspek ekonomi ialah Nizam Al-Mulk Al-Tusi. Beliau telah menjelaskan cara-cara mencapai kecekapan ekonomi dan penggunaan tenaga buruh secara optimal dan memperkenalkan sistem pengawalan pasaran dan perihal produktiviti yang masih diamalkan pada hari ini. Seterusnya, dari sistem ekonomi, umat Islam telah melahirkan sistem ekonomi yang adil dan amalan ini telah diwarisi secara turun-temurun. Sejak dahulu, sistem ekonomi Islam diteraskan syariah iaitu hukum Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ke atas manusia melalui kitab Al-Quran dan As-Sunnah bagi menindas ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber alam. Ketidakadilan ekonomi tidak wujud dalam sistem ekonomi Islam. Oleh yang demikian, amalan seperti riba telah diharamkan. Sebagai contoh, peniaga Islam di Malaysia berpegang kepada prinsip riba diharamkan supaya pembeli tidak ditipu dan diambil kesempatan. Khalifah Ali bin Abu Talib telah memperkenalkan mata wang Islam yang ditulis dengan khat kaufi. Khalifah Malik bin Marwan pula telah mencipta dinar emas dan perak yang berunsur Arab Islam. Di samping itu, Bank Islam juga ditubuhkan oleh umat Islam dan digunakan di beberapa buah negara seperti Mesir, Sudan, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Jordan dan Malaysia. Bank Islam mempunyai ciri-ciri seperti menggunakan akidah Islamiah sebagai asas segala aktiviti, untung pelaburan diagihkan secara rata sebagai daya penarik, pembangunan sebagai peranan utama dalam perkhidmatan, unsur positif sebagai tenaga dinamik, sosial mengamalkan motif ke arah keadilan serta aneka jenis sebagai jawapan terhadap cabaran semasa. Bank Islam bukan sahaja untuk umat Islam tetapi untuk semua penduduk seperti mana yang berlaku di Malaysia. Salam sejahtera, kami akan membentangkan sumbangan tamadun Islam dan dari aspek politik. Topik-topik yang kita akan membentangkan ialah Majlis Syura, Dagang Madinah, Bani Umayyah dan Asia Tenggara. Saidina Umar Al-Khattab telah memperkenalkan Majlis Syura
iaitu Badan Penasihat yang bertanggungjawab memberi teguran dan pandangan dalam menentukan dasar dan keputusan negara kepada Khalifah. Syura secara asasnya adalah satu etika kerana melibatkan penggunaan kuasa bagi membolehkan perbincangan terbuka bertujuan mencapai kata sepakat demi memberi manfaat kepada masyarakat. Selain itu, persaudaraan dijadikan hal penting bagi memastikan setiap ahli mesyuarat bertimbang rasa, hormat menghormati, bertanggungjawab dan mengutamakan perpaduan. Pada masa kini, sikap yang diamalkan dalam Majlis Syura masih penting dalam perbincangan dan mesyuarat. Fikiran yang terbuka dan logik diperlukan untuk melahirkan idea dan sikap bersopan juga amat penting semasa membentangkan fikiran. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis yang pertama di dunia dan amat penting bagi kemakmuran Madinah. Ia dicipta kerana kewujudan pelbagai kaum di Madinah. Piagam Madinah mengandungi 10 bahagian dan 47 fasal. 23 fasal menerangkan hubungan antara orang Islam dan tanggungjawab mereka, manakala 24 fasal yang lain menerangkan tanggungjawab orang bukan Islam kepada negara. Dalam piagam tersebut, Nabi Muhammad merupakan pemimpin Madinah. Sistem pemerintahan Madinah meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi, walaupun Nabi Muhammad merupakan pemimpin. Kerajaan Madinah memberikan hukuman berat ke atas rakyat yang tidak mematuhi piagam Madinah. Rakyat yang tidak mematuhi undang-undang atau mengkhianati negara juga akan dihukum berat pada zaman moden. Selain itu, masyarakat Madinah dianggap sebagai umat yang hidup bersatu padu. Rakyat Madinah mempunyai kebebasan untuk beragama dan tiada diskriminasi oleh golongan tertentu. Piagam Madinah merupakan asas kepada mana-mana kerajaan Islam yang didirikan selepas itu. Sebagai contoh, konsep satu Malaysia yang menekankan perpaduan selaras dengan fasal 2 Piagam Madinah iaitu bahawa mereka itu adalah satu umat. Kerajaan Bani Umayyah telah memberi sumbangan dari aspek politik kepada peradaban dunia. Antaranya ialah sistem khalifah. Dalam sistem ini, khalifah dilantik untuk menggantikan Nabi Muhammad selepas kewafatan. Khalifah berperanan mentadbir negara berlandaskan ajaran Al-Quran dan hadis. Sistem wazaran memberi kuasa kepada wazir untuk mengetuai pentadbiran negara, manakala gubernur mengetuai pentadbiran wilayah. Sistem urus setia ditubuhkan untuk mengumpul rekod dan mengurus surat menyurat. Dalam sistem hijabah, seorang pegawai dilantik untuk memeriksa orang yang menemui khalifah. Pada masa ini, pelantikan Perdana Menteri dan Menteri Besar di Malaysia membuktikan sistem pentadbiran kerajaan Bani Umayyah masih berfungsi di zaman moden. Pelbagai jabatan juga ditubuhkan seperti Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am, Jabatan Urusan Cap Mohor Pemerintah dan Diwanul Judi yang merupakan jabatan ketenteraan. Sistem pentadbiran Bani Umayyah dapat dilihat pada negara-negara moden yang membahagikan negara kepada beberapa negeri dan negeri dibahagikan kepada beberapa daerah. Penubuhan jabatan juga boleh dilihat dalam pentadbiran di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, institusi kesultanan telah menggantikan institusi kerajaan dewa. Sebelum ini, Asia Tenggara terpengaruh dengan budaya tamadun India dan pemerintah bergelar Maharaja, tetapi selepas budaya Islam disebarkan di Kepulauan Melayu, kebanyakan kerajaan telah berubah gelaran mereka kepada sultan. Gelaran sultan bermaksud bayangan Allah di muka bumi, tetapi sultan masih diletakkan di kuasa tertinggi. Mufti dilantik sebagai penasihat agama dan penasihat pentadbiran dan wujudnya pegawai seperti kadi, katib bilal dan pengungut zakat. Islam dijadikan agama rasmi. Sehingga hari ini, negara yang dipengaruhi Islam seperti Malaysia, Turki dan Saudi Arabia telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi semasa merdeka. Di sesetengah kerajaan, ulama dijadikan penasihat sultan seperti Kerajaan Kelantan dan Kerajaan Terengganu. Sistem hijabah diambil pakai daripada kerajaan Bani Umayyah. Pada zaman ini, meskipun sultan tidak lagi mencampur tangan dalam hal ehwal negara, namun nilai-nilai Islam masih diserap oleh pemerintah negara Islam Asia Tenggara. Undang-undang syara berkuat kuasa ke atas rakyat yang menganut agama Islam. Sultan juga berperanan sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang sains dan teknologi. Yang pertama dalam bidang astronomi. Astronomi merupakan salah satu ilmu sains yang berkembang dengan pesat semasa zaman keagungan tamadun Islam.
tokoh Islam Muhammad bin Musa telah mencipta jam matahari iaitu Astrolab. Umat Islam juga telah berjaya membina teropong binatang serta kaedah pengiraan dan jadual-jadual JIS yang amat berguna dalam bidang astronomi telah membantu pada peradaban dunia. Tokoh Islam yang menyumbangkan kepada bidang astronomi pada masa 770 Masehi, Ibrahim Al-Fazari Al-Munajam telah berjaya menghasilkan buku-buku panduan yang tujuannya untuk menolong ahli falak dalam usaha mempertingkatkan kajian astronomi. Bukan itu sahaja, pada masa 860 Masehi, tokoh Islam Al-Faragani, dikenali di barat sebagai Al-Faraganes, telah menghasilkan kitab Jawani, Ilmu Al-Nujum wal Harakat Al-Samawiyah yang diterjemah bahasa kepada The Element of Astronomy, dan karya tersebut menerangkan pergerakan objek di langit dengan huraian yang lengkap. Dalam bidang fizik dan kejuruteraan pula, tokoh fizik Islam yang terkenal pada 872 Masehi hingga ke 950 Masehi, Al-Farabi telah membuat kajian tentang bunyi dalam muzik. Bukan itu sahaja, tokoh Islam Ibnu Sina 980 hingga 1000 Masehi telah menghasilkan karya yang terkenal iaitu Al-Shifa yang menceritakan tentang kadar kelajuan per unit masa bunyi dan cahaya. Al-Hazin pula pada zaman 960 Masehi hingga 1040 Masehi telah memperkenalkan konsep momentum. Selain itu, Abu Barakah Al-Baghdadi yang menyumbang pada 1077 Masehi hingga ke 1160 Masehi telah menulis kitab Al-Mutabar. Pada zaman 1115 Masehi, Al-Kazin telah menulis Mizan Al-Hikmah yang merupakan rujukan dalam bidang mekanik dan hidrostatik, khususnya tentang konsep tarikan graviti. Selain itu, dalam bidang biologi, ilmu botani dan zoologi pula, Al-Risayah Ibn Jarid membuat kajian ke atas pokok limau rubab untuk mengetahui penggunaannya. Al-Ghafiqi pada 1165 Masehi telah mengarang kitab Al-Jami fi Al-Adwiyah Al-Mufradah dan Al-Adawiyah Al-Mufradah banyak menerangkan tentang botani dan ubat-ubatan berkaitan dengan floranya. Bukan itu sahaja, Ibnu Al-Wasiyah, pengarang kepada kitab Al-Filaha Al-Nabatiyah beserta dengan Ali bin Rabban Al-Tabari pada 838 Masehi dan 870 Masehi banyak berbincang tentang tumbuh-tumbuhan. Dalam bidang zoologi pula, pada 781 Masehi hingga ke 868 Masehi, tokoh Islam Al-Jahiz bersama dengan karyanya yang bertajuk Al-Hawayan memberikan keterangan tentang pelbagai binatang bersama dengan sifat-sifatnya, penyakit-penyakit binatang serta cara-cara penyembuhan ke atas lebih daripada 350 binatang. Dalam bidang matematik pula, ilmu matematik yang diperolehi oleh tokoh Islam dalam tamadun Islam merupakan satu pencapaian yang hebat. Pada zaman 800 Masehi sehingga ke 873 Masehi, tokoh Islam Al-Kindi terkenal dengan ilmunya yang mendalam dalam arithmetik termasuk logik, geometri dan muzik. Hasil karyaan beliau iaitu Al-Kifi fi Al-Hisab telah menjelaskan kaedah-kaedah pengiraan masalah matematik. Al-Khawarizmi pada zaman 870 Masehi hingga 840 Masehi telah dikenali sebagai bapa algebra kerana sumbangan besar beliau dalam bidang algebra. Pada tahun 820 Masehi, beliau mengarang kitab Al-Jabr wal Muqlabah yang merupakan asas kepada matematik algebra, dan beliau juga mengarang kitab Al-Muqtasir fi Hisab Al-Jabr wal Muqlabah yang menerangkan penyelesaian masalah berasaskan algebra yang berkaitan dengan kehidupan harian. Pada tahun 868 Masehi hingga 929 Masehi, tokoh Islam Al-Battani telah memperkenalkan konsep-konsep moden dengan perlembagaan serta fungsi-fungsi dan identiti trigonometri. Beliau berjaya menceritakan tentang darjah sinus, tangen dan kotangen. Manakala Ala al-Din Ali bin Ibrahim bin Al-Muwaqid telah berjaya mengarang 100 buah jadual nilai-nilai sinus dan kotangen. Zaman perubatan berkembang pesat sejak dari zaman Nabi Muhammad. Beliau melalui kaedah perubatannya yang dikenali dengan ilmu Al-Tib Al-Nabawi telah mendorong umat Islam dalam mencuburi bidang perubatan. Pada zaman 980 Masehi hingga ke 1037 Masehi, tokoh Islam Ibn Sina dikenali sebagai bapa doktor. Telah mengarang Al-Qanun fi Al-Tib iaitu peraturan dalam perubatan telah mengandungi 14 jilid.
dan beliau pernah dijadikan sebagai rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga ke abad ke-17. Salah satu cabang ilmu perubatan iaitu bidang oftalmologi yang berkaitan dengan mata turut berkembang dengan pesat di dalam tamadun Islam. Tokoh oftalmologi Islam Ibn Haytham pada zaman 965 Masihi hingga ke 1040 Masihi telah menulis kitab Al-Manazir yang menerangkan isu-isu asas yang berkaitan dengan mata. Dalam bidang farmasi pula, tokoh Islam Al-Majusi pada zaman 994 Masihi telah dikenali sebagai doktor farmakologi. Beliau telah menemui analgesik iaitu ubat penahan sakit. Mari kita bincangkan sumbangan tamadun Islam kepada peradaban dunia dari segi pendidikan, bermula dari zaman Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin. Zaman kerajaan Bani Abbasiyah dikatakan zaman keemasan dan kegemilangan keilmuan. Baitul Hikmah turut ditubuhkan dalam zaman ini. Kandungan perpustakaan tamadun Islam disalin oleh ahli agama Kristian yang tinggal di kawasan persempadanan Kristian Islam, terutamanya Spain dan Sisili. Kandungan tersebut berserta dengan salinan karya Yunani Romawi dan salinan karya Byzantine merupakan asas kepada perpustakaan moden hari ini. Al-Quran menggunakan pengulangan untuk menanamkan konsep tertentu dalam kesedaran pengikutnya. Perkataan ilm, iaitu pengetahuan, muncul sebanyak 750 kali dalam teks suci tersebut. Amalan yang bermula di masjid kini diamalkan di tempat-tempat awam seperti madrasah dan hospital. Keinginan umat Islam untuk belajar dan mengajar telah mendorong cendekiawan dan tokoh-tokoh terkenal seperti Al-Ghazali, Al-Farabi dan Ibn Sina untuk memberikan ceramah di rumah rakyat jelata. Dalam lebih daripada satu aspek, Islam mempengaruhi Eropah dan seterusnya seluruh dunia dengan sistem pendidikannya. Antara lain, Islam mempengaruhi Barat dari segi perjalanan akademik seorang pelajar universiti dan kebebasan akademik antara profesor dengan pelajar. Perbincangan terbuka ilmiah di masjid pasti menyumbang banyak dalam zaman di mana sikap tidak bertoleransi kepada ilmu saintifik amat berpengaruh di tempat lain dan apa-apa pemikiran ilmiah dihukum. Tamadun Islam telah berjaya melahirkan ramai sarjana-sarjana ulung Islam yang tidak boleh ditandingi oleh bangsa lain. Kebanyakan mereka menjadi pakar dalam bidang masing-masing. Eropah menemui semula karya Yunani Romawi melalui penterjemahan semula karya tersebut daripada bahasa Arab. Selain itu, tentera Eropah dalam Perang Salib membawa balik ilmu dan pengetahuan yang mereka pelajari daripada tamadun Islam yang lebih maju. Dengan mengaplikasikan apa yang dipelajari, mereka telah membawa Eropah kepada zaman reformasi dan zaman Renaissance. Kejuruteraan bermaksud sesuatu aplikasi sains gunaan yang digunakan untuk memenuhi keperluan dan kehendak seseorang manusia, di mana ia menggabungkan pengetahuan matematik dan pengalaman untuk mereka bentuk sesuatu objek atau proses. Pembinaan dan teknologi. Tamadun Islam memainkan peranan yang penting dari segi pembinaan dan teknologi dalam sektor kejuruteraan. Teknologi binaan yang berkait rapat dengan arkitektur telah berjaya menonjolkan seni bina Islam yang mengagumkan seperti Masjid Besar Cordova di Spanyol, Jabatan Shahrastan di Iran pada kurun ke-12 Masihi, Universiti Al-Azhar, Perpustakaan Khizanat Al-Hikmah dan juga Masjid Al-Aqsa. Seterusnya, pembinaan terusan. Sektor kejuruteraan ini juga telah menyumbang dari segi hidrologi, di mana ia merangkumi pembinaan terusan dan sebagainya. Sumbangan orang Islam sangat besar dalam bidang kejuruteraan hidrologi ini. Contohnya, ketika pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz, beliau telah mengarahkan pembinaan terusan yang panjangnya 10 km bagi mengalirkan air Sungai Furat ke Basrah sebagai sumber air disebabkan kemarau yang panjang.
Terusan lain yang dibina oleh Khalifah Umar Abdul Aziz ialah yang menyambungkan Sungai Nil dengan Laut Merah, yang panjangnya melebihi 100 km, untuk memastikan pengangkutan yang lebih cepat dapat dilakukan berbanding pengangkutan darat. Manakala di Parsi pula, teknologi air di bawah tanah telah dibina di sekeliling bandar Isfahan, di mana ia mengalirkan air daripada Sungai Zayandirud. Air daripada sungai ini dialirkan ke anak-anak sungai yang lain bagi kegunaan pertanian dan perumahan. Pembinaan sistem air bawah ini yang juga dikenali sebagai kanat atau channel dalam bahasa Inggeris sekarang telah direka oleh seorang jurutera awam Parsi adalah di antara sistem pembinaan yang paling mengagumkan. Kaedah pembinaannya telah diterangkan oleh seorang ahli matematik Parsi yang bernama Al-Karaji. Kegiatan membuat kapal dan tentera laut dilakukan dalam kerajaan Abbasiyah oleh Khalifah Harun al-Rashid yang menaklukkan Cyprus pada 791 Masihi. Pembinaan kapal dagang dan kapal laut oleh jurutera-jurutera Islam membenarkan pedagang, nelayan dan tentera laut mengharungi lautan besar. Interaksi lautan ini telah menempuhkan orang-orang Arab dengan pedagang dari China, Timur Tengah dan benua Eropah. Komunikasi pedagang Arab dengan para pedagang antarabangsa telah berkembangkan teknologi sains dan pelayaran kepada seluruh dunia. Antara tokoh-tokoh pelayaran Islam ialah Al-Khawarizmi, Al-Patami, Ibn Battuha dan Ibn Masjid dan banyak lagi. Sarjana-sarjana Islam menambahkan bidang pengajaran ilmu mekanik sebagai Ibn Al-Hijal. Tokoh yang terkenal dalam bidang ini ialah Al-Zahari. Beliau menggunakan ilmu ini untuk mencipta peranti mekanik seperti jam air gajah yang merupakan jam pertama yang dapat bergerak secara automatik. Tajik Adil mencipta selinting piston yang dapat menghasilkan satu paduan daya tolakan yang dapat mengempam air ke atas. Banu Musa bersaudara pula mencipta mesin yang menggunakan air dan angin untuk menghancur gula dan jagung. Teknologi mereka berjaya menarik perhatian di seluruh dunia dan ia menjadi penggerak utama kepada kuasa tenaga wap yang diperkenalkan semasa revolusi perindustrian di Eropah. Terima kasih kerana